Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi keluar daripada Mekah. Asalnya Nabi ni orang yang dihormati. Al-Amin, digelar Al-Amin. Tak pernah bohong, orang percaya kat dia, apa yang dia cakap jadi rujukan, dia menyelesaikan masalah umat. Sebelum nak bergaduh, panggil Muhammad, tolong selesaikan. Tiba-tiba dia kena halau daripada Mekah. Orang halau dia, orang tuduh dia macam-macam. Dia keluar daripada Mekah dalam keadaan yang sangat hina, sembunyi-sembunyi, duduk dalam gua sur 3 hari 3 malam. Abu Bakar menangis. Kenapa Allah Ta'ala tak hantar Burak dekat Nabi untuk hijrah? Kan peristiwa Isra' Mi'raj sebelum hijrah. Nabi boleh naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, naik Burak, balik sebelum subuh. Kenapa tak hantar Burak yang sama? Dan Nabi tak ada pun riwayat Nabi minta pada Allah, ya Allah tolong hantar Burak jap. Burak bukan buat apa, bukan ada penunggang, bukan ada penunggang lain. Nabi tak minta. Kerana Isra' Mi'raj itu bukan perjuangan agama, ia keistimewaan untuk Nabi semata-mata. Cerita ni, bila kita baca cerita dalam Quran, bila kita baca cerita dalam sunnah, serba sedikit dia akan memberikan kita ni motivasi dan kekuatan. Bahkan kadang-kadang kita akan rasa malu dengan diri sendiri bila kita baca ayat ni dan kita tadabbur maknanya. Saya ni dalam dakwah tak banyak, tak berat, tapi adalah cabaran. Saya tak boleh berceramah di negeri saya sendiri. Saya tak boleh bercakap di negeri sendiri. Nak berceramah agama di negeri sendiri tak boleh. Kuliah saya dibatalkan. Bahkan saya tak boleh nak berceramah di masjid universiti yang saya mengajar, tak boleh. Saya hanya boleh mengajar di dalam kelas saja. Mengajar di luar dianggap jenayah. Sedangkan yang saya baca tu Quran, yang saya baca tu hadis. Kan? Jadi bila kena sedikit ujian ni, kadang-kadang kita rasa sakit lah. Kita rasa macam sedih lah. Waktu sedih, waktu sakit ni, eloknya bacalah ayat Quran dan hadis Nabi berkaitan dengan kisah-kisah perjuangan umat sebelumnya. Menyebabkan kita akan rasa, tak ada apa sangatlah ujian yang kena kat aku ni. Sikit je lah, setakat tak boleh kuliah. Ya. Nabi sampai kena halau daripada Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi keluar daripada Mekah. Asalnya Nabi ni orang yang dihormati. Al-Amin, digelar Al-Amin. Tak pernah bohong, orang percaya kat dia, apa yang dia cakap jadi rujukan, dia menyelesaikan masalah umat. Sebelum nak bergaduh, panggil Muhammad, tolong selesaikan. Tiba-tiba dia kena halau daripada Mekah. Orang halau dia, orang tuduh dia macam-macam. Dia keluar daripada Mekah dalam keadaan yang sangat hina, sembunyi-sembunyi, duduk dalam gua sur 3 hari 3 malam. Abu Bakar menangis. Sampai dekat Madinah, bina negara dalam keadaan tak ada apa. Madinah, tempat wabak. Terpaksa doa pada Allah, buang wabak yang ada di Madinah. Membina kekuatan. Akhirnya manusia ni membawa kekuatan, tawan balik kota Mekah. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan Nabi ni lahir kat Madinah je senang, tak payah nak hijrah-hijrah? Memang betul orang Ansar akan bantu Nabi. Tu satu benda lah. Kenapa Allah Ta'ala tak hantar Burak dekat Nabi untuk hijrah? Kan peristiwa Isra' Mi'raj sebelum hijrah. Nabi boleh naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, naik Burak, balik sebelum subuh. Kenapa tak hantar Burak yang sama? Dan Nabi tak ada pun riwayat Nabi minta pada Allah, ya Allah tolong hantar Burak jap. Burak bukan buat apa, bukan ada penunggang lain. Nabi tak minta. Kerana Isra' Mi'raj itu bukan perjuangan agama, ia keistimewaan untuk Nabi semata-mata. Tapi yang ni adalah perjuangan agama. Perjuangan agama ini akan ada cabaran, akan ada ujian.
Kenapa perjuangan ini perlu ada ujian? Kenapa perjuangan ini perlu ada cabaran? Kerana perjuangan ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh manusia yang kuat azamnya, yang mana ia akan memberikan kelebihan kepada orang yang sanggup untuk berada di jalannya. Dan bagi orang yang telah berjaya, Allah berikan kemenangan, dia akan syukur dengan nikmat kemenangan. Sunnatullah, nak dapatkan sesuatu yang bernilai, perlu ada pengorbanan. Ini sunnatullah. Maka sebab itu Allah ciptakan Adam. Sebelum nak masukkan Adam ke dalam syurga, Allah Ta'ala turunkan Adam ke dunia supaya beramal. Demikian yang disebut oleh Ibn Qayyim. Allah turunkan Adam dalam dunia supaya dia beramal, merasai kepenatan beramal, merasai kepenatan beragama, dan baru masuk dalam syurga. Supaya bila dia masuk dalam syurga, dia menghargai syurga, kerana syurga ini bukan mudah untuk dapat. Begitu juga dengan orang beriman ni. Sebab tu Nabi masa masuk dalam kota Mekah, Nabi tunduk, Nabi syukur, sujud pada Tuhan. Kalau Nabi sampai-sampai dilantik jadi Nabi terus sampai kat Madinah, tak merasai cabaran, dia tak akan rasa manisnya perjuangan. Jadi bila kita baca kisah-kisah macam ni, bila kita kena musibah apa, baca kisah macam ni, kita relief. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wahai Muhammad, telah datang kepada kamu cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Nabi yang terdahulu. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Mereka telah dikatakan sebagai pendusta. Kalau kamu dituduh sebagai pembohong, mereka juga telah dituduh sebagai pembohong. Fasabaru, tetapi mereka sabar. Ala ma kudzibu wa udhu. Mereka sabar walaupun mereka dikatakan berdusta, walaupun mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan daripada kami. Wala mubaddila li kalimatillah. Tuhan kata tidak ada pengganti bagi kalimah Allah. Tidak ada pengganti bagi ketentuan Allah. Siapa yang nak berjuang untuk agama, pasti akan diberikan sedikit musibah, pasti akan diberikan cabaran. Ni ketentuan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Telah datang kepada kamu, wahai Muhammad, cerita-cerita Nabi terdahulu. Supaya bila kamu rasa sukar, bila kamu rasa tertekan, bila kamu rasa kamu ditindas, baca ayat Quran, tengok balik wahyu Tuhan dalam Quran, tengok cerita-cerita tu dan ambillah ia sebagai pengajaran. Sama jugalah kita ni, kadang-kadang dalam hidup ada rasa musibah, ada rasa ditindas, ada kadang-kadang rasa dunia ni zalim, kan? Kadang-kadang lah kita rasa dunia ni zalim pada kita. Kita dihukum tanpa diberi ruang untuk kita membela diri, umpamanya. Kita rasa zalim, tapi tak apa, baca ayat Quran, baca hadis Nabi yang berkaitan dengan benda ni. Akhirnya insya-Allah kita akan berjaya pujuk diri. Sebenarnya orang yang tak melalui benda ni, dia tak akan rasa. Tapi saya rasa memang cerita-cerita dalam Quran, cerita dalam sunnah sangat memberikan saya motivasi. Maka saya kata, jalan terus. Jalan terus. Jangan peduli apa orang nak kata. Selagi mana saya hidup, selagi mana saya ada sedikit pengetahuan, saya akan sampaikan. Kita tak mencari kebencian orang. Kita cuma bagi tahu, benda ni silap, tolong betulkan. Benda ni silap, tolong betulkan. Dan orang pun pernah tegur kita dan kita terima. Tapi bila mana manusia menjadikan kita sebagai musuh, apa yang kita boleh buat? Melainkan kita kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pengurus yang menguruskan urusan kami. So inilah lebih kurang serba sedikit kenapa kita perlu tahu tentang kisah-kisah yang disebut di dalam Quran, yang disebut di dalam sunnah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kisah-kisah zaman, kisah-kisah yang dicerita dalam Quran dan sunnah ni, dia ada beberapa
dia ada beberapa ciri-ciri penting lah. Yang pertamanya, kisah dalam Quran Sunnah ni ringkas. Dia tak berjela-jela. Dia ringkas. Kemudian kisah yang dicerita dalam Quran dan Sunnah ini pula fokus to the point. Benda-benda tak penting dia tak cerita. Dia hanya cerita benda yang penting untuk diambil pengajaran. Yang lebih-lebih ni Israeliat. Cerita-cerita ahli kitab tu lebih-lebih kadang-kadang. Contoh macam cerita bab Luqman. Quran tak cerita Luqman ni. Tuhan cuma bagi tahu Luqman menasihati anak dia. Dia tak bagi tahu Luqman ni muka macam mana, rambut macam mana. Israeliat yang kata Luqman ni hitam, rambut kerinting, bibir tebal. Israeliat yang cerita. Tapi Quran tak cerita kerana benda tu tak penting pun. Apa kepentingannya Luqman ni bibir tebal untuk umat ikut? Apa kepentingannya kalau Luqman ni gelap kulitnya untuk umat ikut? Benda tu bukan boleh ubah. Tapi yang boleh ditiru, itu yang dicerita oleh Al-Quran. Nasihat yang baik, itu yang dicerita oleh Al-Quran.